Tina, and I'm your tutor for today, and I will be teaching you chemistry bab form 4, jadual berkala unsur. This topic is very important because kalau korang tak kuasai topik ni, then you will have a problem in the future. Alright, so let's go. So before we start, penting untuk korang tahu jadual berkala unsur ni dia mengikut pertambahan nombor proton. So soalan ni sangat famous adalah SPM. Tanya jadual berkala unsur ni mengikut berdasarkan apa? So kita jawab berdasarkan nombor pertambahan nombor proton. Ikut kalau nak tulis ikut tertib menaik nombor proton ke, mengikut pertambahan nombor proton ke, asalkan pertambahan nombor proton tu kena ada. Jadual berkala unsur ni terdiri daripada jalur menegak dan baris menatap. So kalau jalur menegak dalam jadual berkala unsur kita panggil kumpulan ataupun group. Kalau baris mendatar dan jadual berkala unsur kita panggil kala. So yang selalu confusing ini, kita nak tahu kan mana satu kala, mana satu group. So kalau group ni dia berdasarkan bilangan elektron valence dalam atom satu unsur. Kalau pula dia berdasarkan bilangan petala yang berisi elektron dalam atom suatu unsur. Untuk jadual berkala unsur, logam adalah letak belah kiri. Di kiri. Kalau bukan logam, letak di sebelah kanan. Okay. So kita kena bezakan. Lepas tu, untuk mudahkan, saya ada satu formula ni. Formula bendera nama dia. Ni adalah untuk saiz atom. Alright, this is very important. So, kalau dari kiri ke kanan, kita nampak kan dia makin kecil kan? Maksudnya saiz atom tu makin kecil. Kalau daripada atas ke bawah, pada grup atas ke bawah ni kan, maksudnya saiz atom makin besar. So kita nak tahu kan satu atom tu, satu unsur tu dia ada kat kala mana, grup mana. Boleh je kita nak hafal kan. Tapi to make it easier to understand it, so kita pun kena fahamkan. So for example, kita tengok Na, natrium. So natrium is 2311. 23 stands for number nuklear. Number nuklear tu ialah pertambahan number proton dan number neutron. Okay, 11 ni pula number proton. So kita tengok number proton. Apa cara nak tulis dia kan? Kita pun tulis 2, 8, 1. Okay, so based on number elektron ni, bilangan elektron ni, kita boleh tahu mana satu elektron valence dia. So elektron valence dia ialah 1. Ini ialah elektron valence. Tu kan elektron valence kan, dia adalah elektron yang terletak dalam petala terluar dalam nukleus satu atom. Okay, so kita dah tahu elektron valence dia 1. So kumpulan dia mestilah grup 1. Tak tahu, tapi tak tahu pula kala mana kan. So kita tengok dia ada berapa bilangan petala dia. 1, 2, 3. So dia ada 3 petala. So dia dekat kala 3. So this is, okay, ni kala 2, dia satu kat atas ni. Kala 1, 3. So natrium is in group 1 and kala 3. Simple kan? Okay, sekarang kita tengok pula unsur-unsur kumpulan 18. Unsur-unsur kumpulan 18 terdiri daripada helium, neon, argon, beryllium, xenon dan radon. Okay, so kita tengok kumpulan 18 ni terletak dekat hujung sekali. Unsur kumpulan 18 juga dipanggil sebagai gas adi. Makin menuruni kumpulan 18, kita boleh tengok ni antara ciri-ciri dia. Saiz atom bertambah dan tarikan antara atom unsur semakin kuat. Gas adi ni dia bersifat lengan ataupun tak reaktif sebab petala terluar setiap unsur dia diisi penuh dengan elektron. Kita panggil mencapai susunan elektron oktet, kecuali helium sebab dia mencapai susunan elektron duplet. Jadi maksudnya kat sini, gas adi tak perlu menerima, melepaskan atau berkongsi elektron dengan unsur-unsur lain. Disebabkan sifat dia yang tak reaktif, maka dia pun digunakan untuk lampu, untuk lampu iklan, untuk dalam kaji cuaca dan sebagainya. So, unsur kumpulan 1 terdiri daripada lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium dan francium. Unsur-unsur ini dikenali sebagai logam alkali. Menuruni kumpulan 1, saiz atom semakin bertambah kerana petala berisi elektron semakin bertambah.
Reaktifan bertambah, takat lebur dan takat didih berkurang dan ketubatan meningkat. Setiap atom logam unsur kumpulan 1 mempunyai 1 elektron valens. Logam alkali bertindak balas dengan air untuk menghasilkan logam hidroksida dan hidrogen. You'll find that the reactivity is a little bit greater. Logam alkali juga bertindak balas dengan oksigen untuk menghasilkan logam oksida. Logam alkali terbakar dalam gas klorin untuk membentuk pepecahan putih klorida logam. Unsur-unsur kumpulan 17 terdiri daripada fluorin, klorin, bromin, iodin dan astatin dan dikenali sebagai halogen. Apabila menuruni kumpulan 17, saiz atom semakin bertambah kerana petala berisi elektron semakin bertambah. Reaktifan berkurang, takat lebur dan takat didih meningkat, ketebatan meningkat dan warna semakin gelap. Takat lebur dan takat didih kumpulan 17 meningkat sebab daya tarikan van der Waals antara atom-atom halogen meningkat menyebabkan lebih banyak daya yang diperlukan untuk memutuskan ikatan antara atom. Semakin merentas skala, nombor proton bertambah daripada satu unsur ke unsur yang berikutnya menyebabkan saiz atom semakin berkurang. Anggaplah nombor proton ni macam daya yang semakin kuat ke tarik elektron ke nukleus dia. Orientasi skala 3, keelektronegatifan unsur semakin bertambah disebabkan daya tarikan nukleus terhadap elektron valens semakin kuat. Jadi, dia semakin kurang reaktif. Orientasi skala 3, semua unsur wujud sebagai pepejal kecuali klorin dan argon yang merupakan gas. Masa merentas skala 3 dari kiri ke kanan, oksida bagi unsur-unsur berubah daripada base kepada amphoteric dan kemudian acid. Yang terakhir, kita tengok unsur-unsur peralihan. Unsur-unsur peralihan berada dalam kumpulan 3 hingga kumpulan 12 dalam jadual kala unsur. Contohnya, titanium, ferrum, cuprum dan nikel. Unsur peralihan dia mempunyai ciri-ciri istimewa yang unsur lain tak ada. Contohnya, membentuk ion atau sebatian yang berwarna dan sebagainya. Alright guys, so sampai situ je session kita kali ni. So if you guys ada apa-apa soalan, boleh tulis kat komen. So thank you so much. Jangan lupa like and subscribe. Thank you. Bye.